Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati min a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sahabat saya Akhi Ustaz Muhammad Ashraf yang sudi bersama dengan saya pada pagi ini sebelum Jumaat, juga moderator kita dan juga semua penonton-penonton yang bersama-sama dengan kami, sama ada sekarang ataupun pada masa yang kemudian insya-Allah. Dan saya mengambil peluang untuk sama-sama kita memanjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pada kita kesempatan dan kelapangan walaupun dalam suasana MCO ataupun PKP, tetapi salah satu daripada berada dalam keterbatasan pergerakan, kita tak mampu untuk berada di majlis-majlis ilmu yang tertentu. Walau bagaimanapun pada zaman hari ini norma baru, maka begitulah juga dengan cara kita untuk menyampaikan tazkirah dan juga ilmu dalam bentuk yang mungkin sebelum ini rasa janggal, tetapi dah menjadi satu kebiasaan. Hari ini ilmu-ilmu boleh berjalan walaupun di mana sahaja tempat kita berada. Yang penting data mau cukup. Okay, baik, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. Insya-Allah pada hari ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh saudara moderator tadi, sempena tazkirah pada Jumaat. Tazkirah Jumaat yang kebiasaan kita buat di masjid, tetapi disebabkan oleh kerana kekangan masa, tempat dan keadaan, maka kita juga masih lagi melaksanakan tazkirah, tapi dalam bentuk di dalam talian, iaitu dalam bentuk online. Dan walaupun dia online, insya-Allah, kerana Allah berikan pada kita bukan sekadar mata untuk melihat, bahkan juga telinga untuk mendengar.
ada di satu tempat tersebut, tetapi mata dan telinga masih mampu kita manfaatkan. Sebab itulah disebut di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah, kami keluarkan kalian daripada perut mak kalian. Ketika kalian keluar, kalian tak tahu apa-apa pun. Dan dialah Allah yang menjadikan pendengaran sebagai nikmat pertama, kemudian dia menjadikan nikmat mata, kemudian dia menjadikan nikmat akal untuk berfikir. Maka kata Allah, qalilan ma tazakkarun, sikit sangat di antara manusia yang mengambil bersyukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Sebab itu juga kalau kita tengok Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata Imam Ghazali, hikmah ja'alallahu lana, Allah menciptakan bagi kita uzunan, dua telinga, wa fammin wahid, tapi satu mulut. Apa hikmahnya? Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, linasma' aksar min natakallamu bih, supaya kita lebih banyak mendengar daripada kita berkata-kata. Maka di sinilah meletaknya bagaimana kepentingan kita untuk memperbanyakkan apa yang kita dengar, supaya dengan apa yang kita dengar ini akan menjadi satu tazkirah yang baik, sebagaimana turuhan Allah dalam Al-Quran, fadzakir bil Quran liman yakhafu wa'id, berikan peringatan kepada manusia dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takutkan kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir in nafa'ati dzikra, berikan peringatan sekiranya peringatan itu bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu amat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, sebelum kita nak baca tentang berkaitan tentang kitab Adabul Mufrad, maka saya mulakan pada hari ini, pada kuliah kita yang pertama, insya-Allah akan ada pula siri-siri yang akan berlanjutan selepas ini, sama ada berlaku di alam maya ataupun di alam nyata. Maka kita nak ambil kesempatan pada kuliah kita yang pertama ini untuk kita sama-sama mengambil motivasi daripada ulama-ulama silam. Sahabat-sahabat luar biasa mereka-mereka yang berada, iaitu ulama-ulama silam, hasil tangan mereka diguna pakai sampai ke hari ini. Berkatnya apa yang mereka buat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, berapa lama dia telah meninggalkan kita? Hampir 1000 tahun. Tetapi hasil karyanya masih dibaca, ditelaah, dipelajari, dikaji sampai ke hari ini. Bagaimana mereka mempergunakan masa yang Allah telah peruntukkan kepada mereka. Sebab itu, kitab yang kita nak jadikan sebagai salah satu rujukan kita sepanjang tazkirah ini, kitab yang dinamakan sebagai Adabul Mufrad. Okay? Kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh tokoh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Saya pernah sampai ke tempat yang bernama Bukhara di Uzbekistan, dan saya juga pernah sampai ke makam beliau, iaitu dan melihat sendiri makam beliau. Beliau bukanlah orang Arab. Dia bukan orang Arab, tetapi walaupun kita bukan orang Arab, tidak ada alasan untuk kita tidak faham agama. Bukan semestinya orang Arab sahaja yang faham agama. Faham agama adalah tanggungjawab semua kita. Tak kira apa bangsa pun kita Jawa ke, kita Banjar ke, kita Siam ke, kita apa sekalipun, maka tanggungjawab kenal agama adalah terpikul di bahu kita. Sebab tu kita nak juga baca tinggalan-tinggalan ulama-ulama yang silam, selain daripada nak mengambil keberkatan daripada ilmu mereka, sekurang-kurangnya kita dapat melihat hasil-hasil karya. Sebab tu saya sebutkan ada satu contoh yang saya nak sebutkan pada sahabat-sahabat. Bagaimana kita dan orang Islam, kita berada dalam kumpulan yang tercorot. Satu statistik, mereka buat satu kajian yang saya nak sharekan dengan para sahabat. Sebagai kita punya kuliah kita yang kali pertama ni, kita tak nak masuk terus ke dalam kitab, tapi saya nak ceritakan sebagai motivasi pada saya, juga pada sahabat-sahabat rahimakumullah. Di sana dibuat satu kajian yang dikeluarkan satu fakta dan statistik berkaitan tentang masyarakat dunia dalam tabiat membaca. Nanti dia orang keluarkan satu statistik menceritakan tentang tabiat masyarakat dunia
dalam mengimarahkan ataupun dalam mereka memanfaatkan membaca. Baik, maka orang Islam dia mesti kena suka membaca. Orang Islam mesti kena suka belajar. Orang beriman terutamanya dia mesti suka belajar, suka mengkaji, suka membaca. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kepada kita dengan bukti yang amat jelas. Ayat pertama yang diturunkan ke bumi. Ayat pertama yang diturunkan ke bumi adalah ayat yang menceritakan tentang baca. Perintah untuk baca. Ayat yang pertama diturunkan ke bumi bukan surah Yasin, bukan ayat kursi. Yang lain, tetapi surah yang pertama diturunkan dan ayat yang pertama dirasmikan, dibacakan di bumi Allah ini, maka ayat itu adalah ayat yang dimulakan dengan perkataan Iqra. Iqra ya Umarah al-Qaqqa. Iqra ya Izham. Iqra ya ayyuhal muslimun. Baca wahai orang-orang Islam, baca wahai orang-orang yang mengaku beriman. Bacalah. Kerana Allah perintahkan kita baca. Tuntutan baca ni adalah tuntutan yang datang daripada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang dialah dia mengajar manusia dengan pena, dengan tulisan. Daripada baca, kemudian datangnya tulisan. Daripada kefahaman, maka datangnya tulisan yang ditulis hasil daripada apa yang difaham. Maka di sinilah datangnya kepada kita tuntutan untuk menghasilkan ilmu, mempelajari ilmu dengan cara membaca. Maka statistik yang saya nak sharekan dengan sahabat-sahabat ni, betapa kita ni amat tertinggal. Kalau kita rajin membaca, nescaya kita tak akan tertinggal ke belakang, bahkan kita menjadi satu generasi yang hebat. Kerana generasi yang hebat itu adalah generasi yang memuliakan ilmu. Sebab tu walaupun pukul 11, lebih dekat pukul 12, orang mungkin duk sibuk, duk kalut nak makan ke nak pergi ke masjid, iaitu ilmu tersebut. Maka statistik yang dibuat oleh seorang doktor yang bernama Dr. Raghib As-Sirjani, seorang doktor namanya Dr. Raghib As-Sirjani, dia buat satu statistik, satu kajian yang telah dilakukan oleh beliau. Kajian yang dia buat, iaitu dia kata kajian membaca di kalangan masyarakat Jepun, masyarakat Eropah, masyarakat Arab, dan juga kan Pak rahimakumullah, amat menarik. Bila diperhatikan statistik yang dia keluarkan, apa dia kata? Maka dia kata orang Jepun mereka membaca buku. Orang Jepun mereka membaca buku setahun 40 buah buku. Orang Jepun baca buku setahun 40 kali. Sahabat-sahabat rahimakumullah. 40 kali baca buku, bukan 40 kali, maaf. 40 buah buku dibaca. Orang mana? Orang Jasin ke? Bukan. Orang Cincin ke? Bukan. Air Molek ke? Bukan. Durian Tunggal ke? Bukan. Habis orang mana? Air Keruh? Bukan juga. Orang Jepun 40 kali. Moderator, nak cerita bagi. Okey, baik. So, yang kedua. Yang kedua, orang Jepun 40 buah buku setahun. Yang kedua terbanyak adalah orang Eropah. Orang Eropah, orang yang kedua terbanyak mereka membaca buku. Berapa banyak? Kalau Jepun kita katakan mereka boleh menghabiskan 40 buah buku. Kita boleh tengok dekat atas rail, atas train, atas kereta api, dia orang boleh baca buku waktu duduk. Ketika kereta api tengah duduk jalan, waktu kat stesen bas kita boleh tengok ada orang tengah baca buku. Dekat ruang-ruang menunggu kita tengok ada orang baca buku. Dekat office ada orang baca buku. Baik, kita tengok pula dekat tempat kita ada yang baca buku. Baik, tuan-tuan naik kereta, kalau set-set Melaka lah, kalau set-set Melaka ni, kami cerita ni pasal kami kat Melaka, sahabat-sahabat rahimakumullah.
Okey, baik, sekejap. Ustaz Najib kalau dia dah bersila, lain macam jadi dia. Okey, sekarang dia dah bersila dah. Sahabat-sahabat, kalau kita naik kereta, kalau kat Melaka ni ada satu tempat traffic light lama sikit. Kat mana tempat ni? Dekat Hospital Pantai. Simpang 4, King Hotel, Hospital Pantai. Kita sampai dekat situ. Tengok, lama lagi ni nak tunggu ni nak boleh berjalan. Apa kita buat dekat situ? Moderator kita biasa sampai dekat traffic light, dia baca Quran. Izham Razak pun mungkin dia pegang tasbih, dia berzikir. Okey, baik. Biasanya apa orang buat ketika sampai dekat traffic light, lampu tengah merah, nak tunggu lagi 3 minit baru nak boleh jalan, mungkin 5 minit baru nak boleh jalan? Baca Quran ke? Baik. Baca apa? Baca buku. Okey, baca apa? Zikir. Baik. Buat apa? Solat hajat. Okey. Kita buat apa? Kita buka WhatsApp, kita buka Facebook, kita selfie dekat traffic light. Tak pernah jumpa ada orang baca buku, baca Quran dekat traffic light. Tak pernah. Kalau jumpa, apa kita nak buat? Kalau moderator kita ni pergi jumpa ada orang baca Quran dekat traffic light dalam kereta, duk tunggu lampu merah, dia buka Al-Quran baca, apa nak buat? Pergi ketuk tingkap kereta dia, suruh dia minta. Dia kata jual mempelam ke? Bukan jual mempelam, saya nak minta tangan. Buat apa tangan saya nak cium tangan? Barangkali cik ni mungkin wali kot barangkali. Kita kalau ada jumpa orang baca Quran dekat, baca hadis, baca Quran, baca buku kat dalam kereta tunggu traffic light merah ni luar biasa. Tapi lain yang berlaku. Orang Jepun, mereka boleh baca Quran pada masa terluang, ketika berjalan mereka baca. Baik, itu dahsyatnya mereka. Orang Arab sehingga mereka boleh menghabiskan 40 buah buku setahun. 40 buah buku. Setahun, 40 buah buku. Orang Eropah pula. Bagaimana orang Eropah? Orang Eropah mereka menghabiskan 10 buah buku setahun. Masih lagi hebat. 10 buah buku hebat. Baik, orang Arab mesti lagi hebat, bukan? Orang Arab, orang 100 buku, bukan? Maka statistik itu amat mengejutkan. Statistik yang amat mengejutkan. Kenapa? Kerana orang Arab hanya membaca 20 helai sahaja. 20 helai, bukan buku, 20 helai muka surat sahaja setahun. 20 helai muka surat, Masya Allah. Saya duduk kat negara Arab lama, saya tahu sangat. Orang Arab surat khabar pun dia tak jual. Ada jual tapi tak laku mana pun, tak ada orang beli. Surat khabar tu tak ada orang beli. Kenapa surat khabar tak ada orang beli? Sebab tak minat nak baca pun. Baik, kedai-kedai buku yang jual, kedai-kedai buku ni kebanyakan buku yang dijual adalah, banyaknya majoriti adalah buku agama. Sebab orang yang belajar agama saja yang akan pergi cari buku. Lain daripada tu dia tak akan baca buku. Sebab tu sahabat-sahabat, itu yang statistik yang dikeluarkan. Macam mana pula statistik orang Malaysia? Orang Malaysia, kajian yang dibuat mengatakan orang Malaysia menghabiskan 2 buah buku setahun. Kita ambil hukum umumlah, 2 buah buku setahun. Dan itu pun kajian yang dikatakan tu dibuat tahun 1996. Okey. Kajian yang dikatakan itu pun dibuat pada tahun iaitu 1996. Pada tahun 1996. Dan itu pun yang dibaca tak baca. Sebab tu kita nak ambil motivasi ni, jom kita nak baca kitab-kitab tinggalan ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama Islam. Di antaranya adalah kitab karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabarak. Sikit lagi. Baik. Kemudian saya nak ceritakan di sini bagaimana tabiat para alim ulama. Kami telah bincangkan baru-baru ni tentang isu ni, tapi sengaja saya nak sharekan dengan para sahabat yang beriman bagaimana hebatnya para alim ulama kita. First kali kita lihat ya Al-Imam Syafi'i. Kita ambil Imam Syafi'i, tokoh-tokoh silam. Imam Syafi'i menceritakan bagaimana diceritakan Imam Syafi'i ini dia banyak sangat menghafal. Dia banyak menghafal, banyak membaca, menghafaz kitab. Bahkan kitab Al-Muwatta, Imam Malik, tok guru dia tu, maka dia telah baca
dan khatamkan terlebih dahulu sebelum dia berguru dengan guru dia. Luar biasa para sahabat rahmatullah. Kita ni kita Adabul Mufrad tak pernah pegang, tak pernah tengok pun ada. Kitab Sahih Bukhari tak pernah pegang, tak pernah buka, tak pernah tengok pun ada. Ada orang yang tak pernah baca hadis seumur hidup, tak pernah baca hadis. Ada juga sahabat-sahabat. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i sebelum dia berguru dengan tok guru dia Imam Malik, ketika dia pergi berguru dia berusia 9 tahun, dan ketika waktu tersebut dia telah pun khatam kitab Muwatta Imam Malik. So menunjukkan kepada kita dahsyatnya, luar biasanya mereka para alim ulama di zaman dahulu. Satu contoh. Jom kita tengok pula contoh yang kedua, sahabat-sahabat rahimakumullah. Contoh yang kedua adalah Al-Imam ini adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Muzani ini adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Sehingga dia pernah berkata, kata Imam Muzani ini, aku telah membaca kitab Imam Syafi'i. Aku pernah membaca kitab Imam Syafi'i yang bertajuk Ar-Risalah. Imam Syafi'i dia karang satu buku, satu kitab, nama kitab tu Ar-Risalah. Kata Imam Al-Muzani ni, dia kata, aku pernah baca kitab Imam tok guru aku, iaitu Imam Asy-Syafi'i ni, kitab dia yang bernama Ar-Risalah ini sebanyak 500 kali membaca Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, 500 kali. Kitab tu, kitab Ar-Risalah 500 kali dia baca. Baik, tak payahlah, tak apalah, kita tak payah cerita pasal kitab. Kita cerita pasal Quran, tengoklah. Kita cerita pasal Quran. Sahabat-sahabat berani. Siapa yang dia telah pun seumur hidup dia bermula daripada saat dia balik ataupun daripada zaman dia budak-budak, start daripada dia pandai baca Quran sampai ke hari ni, ada tak 500 kali kita baca Al-Quran, khatam Al-Quran? Tak 500 kali pun tak apalah, barangkali mungkin 400, barangkali mungkin 300, barangkali mungkin 200, barangkali mungkin 100. Ada 100 kali pernah khatam Al-Quran. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kita lihat bagaimana mereka ni, mereka mencintai ilmu sehingga kan mereka boleh membaca kitab, satu kitab dengan 500 kali mereka mengulang untuk membaca, ulang sampai hancur. Saya malah kalau saya duduk kat Arab, saya boleh ambil beberapa kitab nak tunjukkan pada sahabat-sahabat. Kami belajar sampai lekang kulit kitab ni, bukan sebab ganas, bukan. Tapi sebab kita dah setiap hari duk pegang, duk buka, duk selak apa semua, sampai orang utara dia panggil lasam. Dia kata lasam ni maksudnya dah acap kali sangat pegang, sampai dekat nak hancur kitab tu punya belajar. Itu baru puas hati sahabat-sahabat. Bayangkan kalau dah 500 kali khatam kitab tersebut. Baik, saya ceritakan lagi orang yang lain. Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah diceritakan bagaimana dia menghabiskan masanya untuk membaca, dia menghabiskan masa dia untuk mengkaji dan mempelajari 12 mata pelajaran setiap hari. Okey, sehari dia akan mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran setiap hari. Okey. Kemudian pada waktu malamnya dia akan isi dengan penulisan, berkarya, menulis. Akhirnya beliau berjaya menghasilkan karya-karya yang amat luar biasa. Ya, karya-karya yang amat luar biasa. Di antara karyanya adalah hadis Arba'in An-Nawawi, hadis 40. Di antaranya apa dia lagi? Selain daripada hadis 40, dia juga menulis kitab Majmu'. Kitab Majmu' ni kalau siapa pernah pergi tengok jilid yang banyak ni, penuh atau satu rak ni, kitab Majmu'. Siapa karang kitab iaitu Al-Imam An-Nawawi. Dia karang kitab apa lagi? Kitab Rawdatul Talibin. Okey, di antara kitab fiqh yang hebat. Okey, kitab fiqh yang hebat, Rawdatul Talibin. Masya-Allah. Okey, kitab Rawdatul Talibin juga menceritakan bagaimana dikarang oleh beliau. Okey, itu di antara kehebatan Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu beberapa nama. Baik, begitu juga dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali rahimahullah, Masya Allah, luar biasanya beliau belajar. Seorang budak yang pintar ketika kecil. Dia bawa buku ni,
dia letakkan buku daftar dia tu, dia tulis dalam buku dia, tulis semua dah siap. Setiap ilmu yang dia belajar dia tulis. Semua yang dia belajar ni semua dia catat. Dia masukkan dalam satu buku dia panggil buku daftar. Masukkan dalam beg dia, maka beg dia tu dibawa pergi berulang alik daripada kampung dia terus pergi ke Nisabur. Kerana dia belajar di satu tempat nama Nisabur. Satu hari ketika dia balik daripada Nisabur. Ketika dia balik daripada Nisabur ni, apa berlaku dekat dia? Telah berlaku satu peristiwa. Peristiwa apa berlaku pada waktu tersebut? Berlaku peristiwa iaitu dia telah dirompak. Dia telah dirompak oleh perompak di tengah jalan. Rompak ni rampas beg yang dia bawa, bungkusan yang dia bawa pelari. Dia pun Allahu Akbar, sedihnya Allah saja yang mengetahui barang dia telah hilang. Tahu dah apa dia buat? Dia berjalan pergi cari balik pencuri tu. Dia berjalan sampai ke bandar. Bila sampai ke bandar, dia cari pencuri itu sampai jumpa. Kebetulan dia cam muka pencuri itu dan dia pun jumpa pencuri itu. Apa dia kata dekat pencuri itu? Dia kata, "Tuan, minta tolonglah tuan, boleh tak tolong? Boleh tak tolong kembalikan balik dekat saya? Kembalikan apa? Tolong kembalikan iaitu bungkusan yang tuan ambil." Kata pencuri itu tadi, "Apa ada dalam bungkusan kau? Aku dah buka tapi tak ada apa pun yang berharga yang boleh kami ambil." Kata Imam Al-Ghazali, dia kata sebenarnya dalam bungkusan itu terdapat satu benda yang paling berharga. Apa benda yang paling berharga? Tidak lain dan tidak bukan, dia kata ilmu aku yang aku masukkan dalam bungkusan itu tadi. Kata pencuri itu, dia ketawa berdekat-dekat, apalah punya budak. Ada pula ilmu boleh masuk dalam beg pula. Dia kata, aku catat ilmu aku, aku masuklah ilmu aku dalam buku. Kata pencuri itu, dia tambi. Okey, kata pencuri itu, dia kata dia tambi. Dia kata itu buku, you punya tulis semua masuk dalam buku lah. Okay, baik. So you boleh claim, you cakap itu semua yang you tulis itu adalah ilmu, bukan? So kalau ilmu, you kata you punya ilmu duduk dalam buku, maknanya kalau buku tu sudah hilang, you punya ilmu pun sudah hilang lah, bukan? Baik, apa punya otak lah Lubna, dia kata. Dia kata apa punya fikiran ilmu mana boleh duduk dalam buku. Kalau ilmu duduk dalam buku, kalau buku tu hilang, juga sahabat. Tapi kata-kata pencuri ni satu kata-kata yang cukup hebat, sahabat. Kata-kata pencuri ni satu kata-kata yang luar biasa. Kenapa kita katakan kata-kata ini di antara kata-kata yang luar biasa? Sebab kata Imam Ghazali, kata-kata itulah yang menyedarkan aku betapa ilmu mesti berada di dalam dada, tak boleh berada pada lembaran. Dia pun menyebut satu perkataan yang berbunyi, iaitu perkataan al-ilmu fis sudur wa laysa fis sutur. Ilmu itu mesti berada pada di dalam dada, bukan berada pada lembaran perkataan. Ilmu mesti duduk dalam dada, bukan duduk berada di dalam lembaran perkataan. Akhirnya dia kata, aku dah tak lagi aku menulis sahaja di dalam buku, melainkan aku akan hafal juga apa yang aku tulis. Imam Ghazali, sahabat-sahabat, orang yang amat luar biasa. Orang yang amat luar biasa, iaitu mencintai ilmu yang teramat sangat. Okey, baik. Saya ceritakan lagi ni semua benda ni supaya sahabat-sahabat rasa tertarik untuk kita nak belajar, nak menghabiskan buku-buku kitab-kitab supaya kita dapat ambil momentum kekuatan yang ada pada alim ulama ini. Baik, salah satu lagi contohnya adalah Al-Imam Al-Bukhari yang kitab dia insya-Allah nanti kita akan baca pada minggu-minggu yang akan datang. Imam Bukhari ini terkenal sebagai guru hadis, pakar hadis. Dia berbanyak berjalan, berkelana, bermusafir ke banyak negeri sebab satu benda sahaja. Dia sanggup berjalan dengan jarak masa yang teramat jauh. Apa tujuan dia berjalan? Tujuan dia berjalan untuk nak kumpulkan hadis sehingga dia berjaya mengumpulkan sebanyak 600,000 hadis. Beliau telah berjaya mengumpulkan sebanyak 600,000 hadis.
600,000 hadis dia berjaya kumpul. Okey, 600,000 hadis dia telah berjaya kumpul. Kemudian apa dia buat? Daripada 600,000 itu dia menekuni, meneliti, dia menapis. Maka selama berapa lama? 16 tahun tapis hadis saja, 16 tahun. Daripada 16 tahun itulah lahirnya 7,124 hadis dia dapat. Daripada jumlah 600, dia dapat 7,124 yang dia pilih setelah menekuni hadis tersebut selama 16 tahun. Luar biasa. Daripada situlah datang kitab Adabul Mufrad, Sahih Bukhari. Dan ini menunjukkan tentang kehebatan. Kehebatan siapa? Iaitu kehebatan para alim-alim ulama yang hebat, yang luar biasa. Meneliti apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itulah kita nak ambil kitab-kitab tinggalan para ulama. Kita nak mempelajari apa yang ada di dalam kitab tersebut. Maka kitab Adabul Mufrad menceritakan, iaitu berkaitan tentang perihal adab-adab, perihal tentang hadis-hadis Nabi SAW. Seronok sahabat kita baca hadis. Seronok sangat-sangat. Hari ini ramai orang yang klaim, dia kata dia kasih pada Nabi SAW. Pernah saya tanya di satu tempat, sampai saya pun nak sebab lah. Dia orang jemput saya pergi ceramah Maulidur Rasul satu tempat. Apalah, pergilah ceramah Maulidur Rasul. Bila pergi ceramah Maulidur Rasul, saya pun ceritalah manifestasi cinta Nabi SAW. Semua orang, kalau saya tanya soalan cinta tak pada Nabi, semua orang akan kata cinta. Gila nak cakap tak cinta. Kasih tak pada Nabi, oh gila lah, oh takkanlah kata tak kasih. We love Muhammad, we love Nabi. Contohnya, tulis kat belakang kereta kita letak Muhammad. Pasal apa? Nak tunjuk dan nak ceritakan yang kita sayang dekat Nabi SAW. Saya tanya pada para jemaah, betul ke sayang? Betul ke hampa ni sayang sungguh-sungguh dekat Nabi SAW ni? Betul ke tak betul? Betul sungguh ni sayang? Sayang Ustaz, takkanlah tak sayang Nabi kot. Tiba tanya soalan macam tu. Takkanlah tak sayang, sayanglah, mestilah sayang. Baik, kalau betul sayang, kalau sayang, katakan sayang, jangan biarkan daku tertanya-tanya. Wah, contoh. Kalau sayang, buktikan yang anda sayang. Baik, saya tanya. Sekarang saya tanya soalan, sila jawab. Nak buktikan yang betul-betul kalian adalah orang yang menyayangi Nabi SAW. Macam mana caranya? Saya tanya, siapa kalau dah kata sayang, kita mesti suka pada benda yang ditinggalkan oleh yang kita sayang. Orang yang bercinta, dah putus cinta lama, dia tinggal lagi barang-barang boleh buka baca. Kita sayang dekat mak bapak kita, apa kita buat, apa yang mak bapak kita suka, kita buat. Baik, saya pun tanya sahabat-sahabat rahimakumullah, kalaulah kalian sungguh-sungguh sayang dekat Nabi SAW, siapa yang dalam hati dia ni, ataupun dalam diri dia, dia telah menghafal. Saya tak katakan 100, saya tak katakan 10, tapi cukup dengan satu hadis saja. Ada ke tak ada yang dah hafal? Dia hafal sungguh-sungguh satu hadis yang lengkap yang dia telah hafal daripada hadis-hadis Nabi SAW. Amat malang tempat yang saya tanyakan tu kat dalam masjid. Apa berlaku waktu tu? Tak ada seorang pun yang menghafal walaupun satu hadis Nabi. Tak ada yang hafal. Tidak ada kalam Nabi di dalam dada dia. Kat mana bukti kata kita cinta? Cinta apa macam tu? Kalau dah cinta, mestilah kita nak perkataan yang pernah disebutkan dengan yang kita cinta. Kalau dah sampai satu hadis pun tak ada, baik, saya tanya tengok. Tipa baju Melayu aku kat mana tipa? Oh, kita dah tahu dah madu 3. Hidup pun susah, mati pun susah. Sudah mati pegang bendera. Okey, cerita apa?
Masa-masa Malih Kemadu 3 saya pun dah lupa dah. Kita tahu. Susah. Dia lari macam Jebon dah. Kita tanya cerita apa tu, dia pun tahu. Itu cerita apa namanya, apa tu, cerita, saya pun dah lupa dah cerita apa, Doremi ke? Cerita Doremi ke apa, entah lebih kurang macam tu lah. Baik, semua kita cerita apa tu yang 3 Abdul tu, Abdul apa? Abdul Wahab, Abdul Wahab, Abdul Wahab. Oh, cerita filem ni ingat lah, sampai dialog pun ingat. Ada tak satu kata-kata Nabi korang yang korang kata korang mana? Sebab itulah Quran mungkin ramai orang yang dah baca, buka tafsir dan sebagainya, ilmu yang lain. Sebab tu kita nak buka satu buku hadis. Satu buku hadis kerana kita nak menunjukkan sungguh-sungguh kita nak ambil tahu tentang apa yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita berkaitan tentang hadis tu tadi, supaya kita boleh jadikan apa? Nak jadikan sebagai salah satu cara kita nak menzahirkan perasaan kasih dan sayang. Yang kedua, kerana kita nak dapatkan ilmu. Banyak benda yang kita tak tahu berkaitan tentang diri Nabi, berkaitan tentang adab-adab yang tertentu. Contoh kami baca beberapa malam yang lepas. Kisah apa? Kisah hadis Aqwa ni. Dia cerita kisah seorang sahabat. Okey, ni tangan kanan saya, ni tangan kiri. Okey, ni kanan, ni kiri. Mungkin saudara nampak macam ni kiri, sebenarnya ni tangan kanan saya. Seorang sahabat ni, satu hari dia makan dengan tangan kiri. Seorang lelaki dia telah makan dengan tangan kiri. Dia cerita beradab. Bila dia makan dengan tangan kiri, apa berlaku? Nabi SAW on the spot terus tegur dia. Nabi SAW on the spot terus tegur sahabat ni, lelaki ni kata, makanlah kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Okey? Makan dengan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri. Apa berlaku dekat sahabat ni? Dia kata, la astati'. Aku tak boleh makan dengan kanan. Aku memang tak boleh makan dengan kanan. Aku boleh makan dengan kiri saja. Baik, diceritakan waktu tu, dia kata dia tak nak makan dengan tangan kanan. Dia tak boleh makan dengan tangan kanan sebab bongkak, sombong. Sedangkan dia boleh buat, tapi dia tak nak. Dia tetap nak makan tangan kiri. Kebetulan dia left-handed. Kidal. Berbangga dengan tangan kiri walaupun Nabi tak suka. Pasal apa jadi macam tu? Kita katakan sebab sombong lah. Sebab tu kita hari ni kita sombong. Sombong dengan Nabi, sombong dengan hadis-hadis, dengan adab-adab, dengan akhlak, sehingga kita tak tahu lagi yang mana satu akhlak yang terbaik yang perlu kita buat. Akhirnya, lelaki tadi tak boleh lagi angkat tangan kanan dia. Sebab dia kata dia tak mau makan dengan tangan kanan kerana sombong tu tadi. Sebab tu kita nak tahu contoh adab-adab yang pelbagai. Tahu ke adab ketika makan, adab ketika tidur, adab ketika berjalan. Hadis-hadis yang menceritakan tentang benda yang macam ni, tak ramai di antara kita yang tahu kan. Sebab tu kita hidup hari ni dalam keadaan tak beradab. Satu contoh yang paling jelas. Ketika kita nak tunjukkan arah kepada orang, orang tanya kita, contoh Ikmal, kat mana library? Okay. Contohnya Adwa. Okay, Adwa dia tunjuk macam ni tangan dia. Okey. Contohnya orang tanya lagi, Nurul Atikah, boleh tak tunjuk? Ataupun Adwa pun tunjuk. Tunjuk macam mana? Dia kata tu, ni macam ni. Ada orang bila nak tunjukkan, dia kata cara yang paling terbaik. Cara macam ni. Okey, dia tunjuk. Dia tak nak tunjuk macam ni. Okey, ada setengah orang tak bagi. Jangan menggunakan jari telunjuk. Okey. Ada setengah orang tak bagi dengan menggunakan jari telunjuk. Baik. Kemudian apa berlaku lagi? Habis cara mana yang paling betul bertepatan dengan sunnah? Maka Nabi SAW dia tidak tunjuk macam tu. Dia tak tunjuk macam tu. Tetapi Nabi SAW maka dia menunjukkan dengan kelima-lima jari dia. Okey. Kelima-lima jari dia di sana. Okey. Di sini. Okey. Dengan menggunakan kelima jari dia. Nampak tak? Orang dah membincangkan berkaitan apa? Berkaitan tentang salam. Baik, salam. Oh, salam norma baru. Macam mana salam norma baru? Hari ni kita jumpa kawan
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang tak bagi salam dah. Kat tangan ni. Penumbuk dengan penumbuk. Okey, daripada jauh lagi bagi penumbuk dah. Keteng bagi penumbuk. Macam Atromen dah. Sebab tak boleh salam. COVID punya pasal. Takut COVID. Dia pun bagi penumbuk. Hang dah lah tak buat sunnah Nabi. Kemudian hang buat pula sunnah yang pelik. Buat satu bid'ah pula. Mana ada dalam Islam salam penumbuk macam tu. Atromen pun tak salam penumbuk. Bukankah? Iqmal, Nurul Atika, Tajuddin, Adwa, Atromen pun tak salam dengan cara bagi penumbuk macam tu, bukan? Tiba-tiba kita mai bawa pula satu tabiat bagi salam dengan cara menggunakan penumbuk macam tu. Apa punya salam dah? Habis tu, nak buat macam mana? Nak salam macam mana? Salam ikut sunnah. Tak tahu, tak belajar macam mana nak salam ikut sunnah. Dalam sunnah, tak salam pun tak apa. Dalam sunnah tak salam pun tak apa. Tak salam macam ni pun tak apa ni. Yang penting yang dituntut adalah ufsyus salam, sebarkan salam, ucapkan di mulut. Tak boleh salam, jangan duk galak lah. Relax lah, jangan duk galak sangat. Hari ni ramai orang. Okey, hari ni ramai orang yang dia duduk rasa galak. Galak macam mana? Dia rasa galak iaitu dengan cara pasal dia tak boleh salam. Apa punya susah lah. Tak boleh salam lah. Ini semua COVID. Ini kerajaan apa punya kerajaan sampai tak bagi salam-salam. Lama dah tak boleh salam. Tak ada masalah pun sebenarnya. Ni mulut ni. Assalamualaikum. Okey, clear? Pahala dapat dah? Dah bahkan kita telah melaksanakan satu sunnah yang menjadi tuntutan. Waktu ketika Nabi SAW mula sampai kat Madinah pada waktu tu. Apa Nabi SAW buat? Nabi pesan dekat para sahabat, ufsyus salam wa ut'imut ta'am wa sulul arham wa salatul lail wa nasuniyam tadkhulul jannatu bisalam. Nabi kata sebarkan salam dengan cara sebutan pada mulut. Tak salam tak apa, tak peluk tak apa. Cukup dengan hanya sekadar mulut yang menyebut perkataan Assalamualaikum warahmatullahi. Salam tu hampa tak gatai nak sebut, duk gatai virus juga walaupun dia bukan COVID, tapi kita panggil itu virus jahil. Virus kejahilan. Kejahilan tentang agama, akhirnya kita buat benda yang jauh daripada agama. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah. Okey, itu di antara apa namanya beberapa perkara yang insya-Allah nanti okey, dalam apa namanya kitab Adabul Mufrad nanti kita akan pelajari secara lebih detail. Hari ini saya nak bagi sebagai satu pembuka mukadimah, iaitu motivasi kepada sahabat-sahabat untuk kita mendekati kitab-kitab yang sebegini rupa supaya kita dapat belajar tentang adab. Bahkan kitab ini pun nama dia Adabul Mufrad. So insya-Allah Mazli. Okey, nanti kita jumpa yang sekali lagi kita mula buka kitab tu dan kita akan mempelajari mengajar kepada aku adab. Sehingga Nabi dibangkitkan pun innama bu'istu li utammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Nak menunjukkan pada kita tentang akhlak dan adab yang sempurna, maka kita nak mempelajari tentang benda tersebut insya-Allah. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah. Insya-Allah saya mohon maaf saya terpaksa berhenti untuk setakat ini. Ada tetamu yang datang. Okey, ada urusan yang tak dapat saya elakkan. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi pada lain-lain masa. Terima kasih saudara moderator kita. Mudah-mudahan insyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. No? Saya pun maaf atas apa-apa kesilapan yang berlaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya serahkan kembali pada Umar. Assalamualaikum. InsyaAllah jazakumullah khairan.